Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Hajar dan selamat datang ke channel YouTube saya. Kembali lagi dalam siri Ummati yang mana kita akan tengok isu-isu ataupun berita-berita yang berlaku sama ada di dalam maupun di luar negara yang melanda masyarakat Islam pada hari ini. Dan kali ini kita akan lihat satu media statement yang telah dikeluarkan oleh polis Diraja Malaysia berkenaan dengan kes yang amat merisaukan yang melanda negara kita, iaitu kes berkenaan dengan bunuh diri. Jadi ayuh kita tengok apa yang dikatakan oleh PDRM dalam media statement mereka. Kenyataan media Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Makluman Statistik Kes Bunuh Diri. Kes bunuh diri yang dicatatkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 609 kes. Manakala pada tahun 2020 sebanyak 631 kes. Namun bagi tempoh Januari hingga Mei tahun 2021 pula berjumlah 468 kes. Kita belum lagi habis setahun, namun kita telah mengumpul 468 kes untuk tahun ini daripada bulan Januari hingga Mei. Secara purata, 2 kes bunuh diri berlaku setiap hari dalam tahun 2019 hingga 2021. InsyaAllah. Sepanjang tempoh bagi tahun 2019 hingga Mei 2021, pecahan mengikut jantina adalah seramai 281 orang lelaki dan 1,427 orang wanita telah dilaporkan membunuh diri. Kebanyakan mangsa yang terlibat adalah berumur 15 hingga 18 tahun, iaitu berjumlah 872 orang, dan mangsa yang berumur 19 hingga 40 tahun pula seramai 668 orang. Ini satu fakta kes yang saya rasa agak mengejutkan lah, bila mana kes bunuh diri di kalangan remaja lebih tinggi nak dibandingkan dengan kes bunuh diri dewasa. Jadi di bawah ni dia cerita negeri Johor mencatatkan kes tertinggi pada tahun 2019 dan 2020. Manakala 2021 kes yang tertinggi berlaku di negeri Selangor. Apakah punca ni berlaku? Maka disebut kat sini mendapati 3 punca utama yang menyebabkan kejadian bunuh diri ini. Yang pertama, dikata mangsa menghadapi masalah keluarga, tekanan perasaan dan kewangan. Itulah sedikit statement yang kita tengok daripada polis Diraja Malaysia. InsyaAllah saya akan letakkan link post di bawah nanti. Jadi ini kita katakan satu situasi yang agak kritikal, yang merisaukan, yang melanda negara kita sendiri. Tanpa kita dapat berselindung, dalam agama Islam memang amalan membunuh diri adalah satu amalan yang sangat-sangat ditegah oleh agama. Malah banyak hadis menceritakan dan ayat-ayat Quran melarang umat Islam daripada membunuh diri mereka. Bila mana berlakunya isu-isu berkaitan dengan bunuh diri, maka banyaklah komentar-komentar yang berlaku yang dikeluarkan oleh masyarakat dan netizen. Antara komentar yang paling famous adalah bila mana melibatkan kes bunuh diri, mereka mengatakan bahawa punca berlakunya bunuh diri ini adalah disebabkan oleh iman yang lemah. Saya tak menafikan kedudukan iman dalam kehidupan manusia. Memang iman sangat penting, mempengaruhi dan sangat-sangat besar impaknya dalam kehidupan seseorang Muslim. Namun kita kena sedar di sini, dalam kehidupan manusia pastinya adanya faktor-faktor ataupun benda-benda yang menyebabkan berlakunya perkara-perkara seperti bunuh diri ini. Iman, betul, ada faktornya, namun kita kena lihat juga apakah faktor-faktor luaran yang menyebabkan seseorang itu trigger ataupun tercetusnya keinginan mereka untuk bunuh diri. Seperti mana kita tengok dalam statement polis tadi, antara sebabnya berlakunya bunuh diri adanya kerana masalah keluarga. Mungkin mak ayah selalu bergaduh di rumah menyebabkan anak-anak mengalami tekanan,
ataupun berlakunya penceraian, menyebabkan suami isteri berlakunya tekanan yang akhirnya mendorong mereka untuk membunuh diri. Ada juga yang membunuh diri disebabkan masalah kewangan. Kerja mereka diberhentikan, hutang keliling pinggang. Ada juga disebabkan tekanan di tempat kerja, workload yang sangat banyak yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk menampung tekanan-tekanan yang berlaku di tempat kerja. Dan ada juga mereka yang memilih untuk membunuh diri disebabkan memang mereka ada penyakit mental dalam diri mereka. Kalau kita nasihat orang yang zero, tak ada masalah, yang mungkin masalah kecil sahaja, yang mungkin hanya ada, orang kata apa, tidaklah begitu besar masalah yang dihadapi, kita boleh cerita tentang iman kepada mereka. Namun bagi orang yang sedang berhadapan dengan masalah sebegini, nasihat tentang iman tidak banyak membantu mereka. Kerana apa? Kerana mereka dalam keadaan yang kritikal. Ada batu yang menghempap diri mereka. Kita kena keluarkan batu tersebut. Kita kena selesaikan masalah tersebut. Cara yang terbaik untuk kita bantu mereka yang dalam kemurungan, yang ada keinginan untuk membunuh diri, yang pertama sekali kena tahu apakah puncanya. Kewangan ke, keluarga ke, ataupun memang ada masalah dari sudut kesihatan. Maka datanglah step yang kedua, kita kena bantu selesaikan ataupun hilangkan faktor tersebut. Kalau dia ada masalah kewangan, bantulah dari sudut kewangan. Kalau dia ada masalah kesihatan, bawalah dia untuk rujuk kepada pakar kesihatan. Kalau dia ada masalah keluarga, maka bantulah dia untuk menyelesaikan masalah keluarga. Bila mana beban besar yang melanda mereka kita dah angkat, barulah ketika itu nasihat tentang iman akan memberi kesan kepada mereka. Sebab mereka dah bebas daripada tekanan yang mungkin akan datang selepas itu. Namun ketika itulah ruang-ruang untuk kita nasihat tentang iman akan berkesan dan membantu. Walau bagaimanapun tetap ada orang yang kita tak sempat nak selamatkan. Apakah pula reaksi kita terhadap orang-orang yang telah memilih untuk membunuh diri? Yang pertama sekali, kita kenalah memberikan sokongan dan bantuan serta semangat dan doa kepada keluarga mangsa. Keluarga mangsa bukanlah sepatutnya kita salahkan atau kita menambahkan lagi kedukaan pada keluarga mangsa. Yang kedua, kita hormatilah dan menjagalah aib-aib mangsa. Gambar-gambar tentang bunuh diri tak perlulah kita kongsikan. Komen-komen yang bukan-bukan di dalam post-post berkenaan bunuh diri tak perlulah kita komen. Berkata baik ataupun diam sahaja. Dan yang terakhir, janganlah kita mengambil tugas sebagai Tuhan dengan menghukum seseorang, meletakkan dia ni ke dalam neraka, dia ni ke dalam syurga. Itu bukan tugas kita. Itu tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mampu, kita tak boleh menjadi penghukum dalam kes-kes sebegini. Walaupun kita ada ilmu, walaupun kita ada iman, namun tidak semua orang mempunyai iman dan kekuatan yang sama seperti kita. Maka janganlah kita menghukum dan mengambil tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja untuk video kali ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semua, dan kita berusahalah sama kita untuk membantu orang-orang yang berada di sekeliling kita. Wallahu a'lam. Saya Abu Hajar dan terima kasih.